universiti ya. Bila kita menyebut pendidikan tinggi, kita juga melibatkan college, kita juga melibatkan politeknik, college community, universiti awam, universiti swasta. Jadi saya fikir keseluruhan ekosistem ini harus digembling. Sebab itulah kami di pihak kementerian, kalau kita cuba nak mempopularkan istilah-istilah yang lebih tepat. Sebagai contohnya universiti. Kita tak kata universiti swasta ataupun awam. Merujuk kepada universiti. Sebab realitinya universiti swasta lebih banyak. Dan perkembangan mereka lebih besar. Tidak mustahil kalau sekarang ini jumlah pelajar 50% di universiti di IPT awam dan setengah lagi di IPT swasta. Dalam tempoh yang terdekat ini IPT swasta akan memainkan peranan lebih besar dan mungkin menjelang 2025 IPT swasta absorb kira-kira 70% daripada student kita. Salam sejahtera, itu perbincangan semalam di agenda Awani. Saya nak sambung, kesinambungannya adalah tentang peranan IPT ataupun universiti dan kolej swasta dalam institusi pengajian tinggi negara untuk memacu PPPMPT, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi, dan tentunya salah satu jenama yang begitu hebat dalam IPTS ini adalah Universiti Taylors. Terima kasih banyak kepada Profesor Datuk Dr. Hassan Said, Naib Chancellor dan juga Presiden Universiti Taylors. Saya mungkin nak pergi terus kerana saya suka dapat Prof malam ni kerana Prof pernah berada di kedua-dua belah sempadan garisan IPTA, IPTS itu. Dalam konteks ini, pertama sekali, bagaimana konteks universiti swasta nak menyambut PPPMPT dalam konteks itu? Kerana kita tengok ada banyak, ada 10 lonjakan dan sebagainya, ada transformasi. Tapi mungkin sebahagian daripada perkara itu sudah sekian lama diperjuangkan oleh pihak IPTS ataupun universiti dan kolej swasta. Kerana kita tahu pentadbiran sebagai suatu institusi swasta itu mesti ada indeks prestasi dan sebagainya. Tetapi pandangan Prof yang ada pengalaman di kedua-dua pihak untuk melihat kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia dalam pengajian tinggi itu dan konteks universiti swasta. Terima kasih. Pertamanya ialah dari segi governance itu sendiri. Kalau kita lihat di IPTA, governance mereka ini lebih berpusat, tidak mempunyai autonomi yang luas. Tapi di swasta ini kita mempunyai governance yang lebih bebas. Oleh kerana tidak ada banyak layer untuk mendapatkan kelulusan dan sebagainya. Jadi saya rasa suatu perkara yang perlu kita wujudkan sama ada di IPTA ataupun IPTS ialah memastikan governance itu menepati cita rasa universiti. Kerana universiti mempunyai satu konsep autonomi dan kebebasan sama ada dalam bentuk akademiknya, pengurusannya dan lain-lain. Jadi di sinilah saya rasa dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan ini yang baru ini, di mana pengkhususan ataupun saranan untuk memberi autonomi lebih kepada universiti awam itu adalah satu perkara yang baik. Dan inilah satu perkara yang di pihak swasta telah lakukan dan akan terus lakukan untuk memberi flexibility dan juga autonomi kepada universiti. Antara satu fokus utama adalah untuk memastikan kedekatan dan jaringan di antara kampus dan juga industri. Dan tentunya kelebihan itu saya rasa lebih tersedia di pihak universiti swasta. Namun begitu, kita tahu hakikat dan fakta yang begitu terang di depan kita adalah kadar pengkomersialan intellectual property ataupun harta intelek, terutama yang bersandarkan pada pembangunan dan pendidikan R&D di negara kita yang sebahagian besar majoriti ditunjangi oleh IPT. Jadi bagaimana universiti swasta boleh memberikan peranan yang lebih besar dalam hal ini? Di segi sektor swasta, keupayaan untuk mengkomersialkan itu dari segi skill set itu ada. Kerana dalam swasta ni isu berkaitan dengan marketing, isu berkaitan dengan business plan itu memang dalam kita kata dia punya harian. Operasi seharian. Yang menjadi masalah di segi pihak swasta ialah di segi bakat ataupun talents, researchers dan sebagainya. Oleh kerana pihak swasta tidak begitu mampu untuk memperolehi bakat-bakat yang ternama, yang kita rasakan profesor-profesor yang begitu tinggi nilainya. Oleh kerana kosnya begitu besar. Dan pihak swasta tidak mempunyai apa-apa bantuan selain daripada geran penyidikan yang agak kompetitif. Jadi di sini kalau kita dapat gabungkan
bakat-bakat yang ada di pihak awam dengan kemampuan bisnes, marketing, promotion yang ada di swasta. Dengan gabungan begini, saya rasa negara kita akan dapat memperolehi suatu hasil yang lebih baik lagi. Bagaimana nak lakukannya, Prof? Kerana kita tahu masalah sebelum ini, teritorial atau pemilihan pada kawasan sendiri, kurangnya integrasi. Tapi dengan PPPMPT ni, bagaimana kita boleh menggunakan dia sebagai lebuh raya untuk memastikan perkara itu berlaku besok misalnya? Satu perkara yang dibangkitkan di pihak Kementerian Pendidikan ialah untuk mengharmonikan swasta dan awam. Ya. Dan hasrat kalau disebutkan oleh Datuk Seri Zaini semalam pun, iaitu jurang di antara swasta dan awam itu ini dirapatkan. Penjamaan tak ada lagi, kalau boleh tak ada lagi IPT-IPTS, dinamakan IPT, universiti. Apabila pengharmonian ini dilakukan dan tak ada lagi sempadan yang kita jelas, maka kerjasama ini akan dapat dimantapkan. Saya rasa elok suatu perancangan kolaborasi ataupun perkongsian di antara swasta dan awam itu dapat dimantapkan. Kerana saya rasa resources di IPTA itu begitu besar dan kemampuan di swasta dalam bentuk komersialnya begitu mantap. Jadi eloklah kita wujudkan satu konsep kerjasama yang lebih luas lagi. Itu boleh meningkatkan efisiensi kedua-dua belah pihak sebenarnya. Betul. Ya. Dalam konteks itu, kita perlu pergi rehat yang pertama. Tapi apabila kembali, saya tahu sejak Prof memimpin Universiti Tellers ini, penekanan kepada kecemerlangan dalam penyelidikan dan juga inovasi itu antara tonggak utama yang Prof tumpukan. Jadi, apa pengalaman sebelum ini dalam cuba menolak keluar penyelidikan yang lebih cemerlang dan juga mungkin inovasi dalam konteks itu, dan apa bezanya kini kalau Prof melihat kepada apa yang diumumkan semalam itu, kini saya boleh melihat pada ini dan menolak ini dengan lebih tinggi lagi misalnya, apakah yang ditarik keluar oleh Prof sendiri sebagai peneraju pada universiti swasta yang agak terkemuka sekali di Malaysia, itu kita bincangkan selepas ini. Bagaimana anda memilih institusi pengajian tinggi mana yang anda nak pergi? Kalau anda berlepas periksa, bagaimana ibu bapa anda mempengaruhi keputusan itu atau membenarkan keputusan itu? Kerana mereka masih lagi beasiswa FAMA, kata kita, kerana Father and Mother Scholarship. Jadi, perkara-perkara seperti ini yang perlu berubah bersama dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pengajian tinggi. Kerana, bagaimana kita memilih kursus misalnya? Adakah kita masih lagi memilih jenama universiti yang kita rasa bagus, ataupun kita melihat sampai ke kepakaran dan keupayaan R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan fakulti tersebut. Ini yang saya nak tanyakan kepada Prof dalam konteks ini, kerana mungkin di Tellers, kekuatan itu tidak cuba untuk menjadi juara semua, tetapi melihat pada kekuatan dan sumber yang ada, dan itulah yang ditumpukan dan itulah yang dimaklumkan. Satu universiti itu tidak mungkin mempunyai kita katakan bahawa kecemerlangan dalam semua bidang. Kalau kita lihat Oxford, Cambridge dan sebagainya, kecemerlangan itu bukan semua bidang, tapi bidang-bidang yang tertentu. Apa yang kita perlu lihat ialah apakah bidang tersebut mampu menghasilkan graduan yang bermutu, yang boleh diterima oleh pasaran dan mempunyai nilai yang boleh menukar corak sesuatu industri. Jadi saya merasakan bahawa sekarang ini ramai pelajar-pelajar sudah melihat dari segi kekuatan bidang di sesuatu universiti. Dan kalau kita lihat bahawa pihak Kementerian Pendidikan dulu pun telah memulakan rating berasaskan pada disiplin ataupun di setara. Iaitu setiap universiti dilihat dari segi disiplinnya dan diberikan star rating mengikut disiplin. Ini untuk memberi maklumkan kepada masyarakat bahawa walaupun universiti itu universiti yang mempunyai dari segi branding yang tak begitu mantap, tetapi setengahnya mempunyai bidang yang begitu kuat. Jadi inilah yang perlu kita lihat, dan untuk menjadikan sesuatu bidang itu kuat, kita perlu mempunyai tenaga yang mantap. Apa disebut sebagai talents, bakat, supaya mereka ini dapat memberi nilai tambah di dalam pembelajaran, penyelidikan, yang mampu mentransformasikan pelajar.
Saya selalu mengatakan bahawa saya begitu gembira kalau melihat pelajar-pelajar yang kategori C masuk, kita ajar, kita asuh dan akhirnya menjadi kategori A. Itu lebih berjaya. Kerana kita dapat mentransformasikan pelajar tersebut. Dan ini boleh dilakukan sekiranya kita mempunyai sesuatu kepakaran, kemahiran tertentu. Bagaimana Prof melihat trend itu di peringkat pelajar? Kerana mungkin kalau kita hanya bercakap dari segi pemimpin ke bawah, saya rasa itu bukan hasrat PPP-MPT. Kerana antara transformasi ataupun lonjakan utama itu melahirkan graduan yang lebih holistik, seimbang dan mahir. Dalam konteks itu, ada lagi, kalau kita senang je, kita pergi ke media sosial dan tengok apa forum-forum yang mereka bercakap tentang pendidikan ataupun education. Dan biasanya masih lagi komen itu berasaskan pada persepsi. Contohnya antara satu persepsi yang masih dominan adalah pelajar terbaik akan memilih luar negara dahulu, kemudiannya yang tinggal itu akan memilih IPTA, kemudiannya akan memilih IPTS. Tapi mungkin sekarang ni dah cukup berbeza kerana keupayaan golongan kelas menengah yang semakin meningkat. Maknanya harga bukan lagi hanya faktor yang paling dominan dalam penentuan kepada pemilihan pengajian tinggi. Bagaimana Prof melihatnya dalam pengalaman berada di universiti swasta? Untuk kita menarik pelajar-pelajar yang pandai dan untuk menarik lebih ramai pelajar yang datang ke universiti kita, pelajar harus melihat apakah perkara yang mereka ingin itu wujud di universiti tersebut. Misalnya kita sekarang kita berdepan dengan kita panggil generasi Y, generasi Z. Expectation mereka adalah berbeza. Sama ada di dalam bilik kuliah, sama ada di luar bilik kuliah, cara mengajar dan apa yang diajar, mereka ini berlainan. Jadi dulu kita lihat bahawa pensyarah di depan tulis dan kita meniru. Tapi sekarang ini mereka tak ada lagi. Mereka lebih berminat pada collaborative learning ataupun pengajaran secara kelompok bersama. Mereka perlu bantuan daripada teknologi. Itu dibangkitkan isu MOOCs dalam plan pembangunan. Mereka perlu memperolehi pengajaran tersebut di mana-mana saja melalui online dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat menyediakan kemudahan tersebut, kita akan berjaya menarik pelajar-pelajar yang bukan sahaja pelajar daripada yang biasa, tetapi pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian yang baik. Prof, adakah keputusan itu lebih banyak ditentukan oleh ibu bapa ataupun pelajar? Kerana tentunya ada yang berjumpa dengan Prof juga untuk mendapatkan pandangan terakhir sebelum keputusan itu dibuat. Kalau kita lihat 4-5 tahun lepas, keputusan muktamad adalah parents ataupun ibu bapa. Ada juga pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian perubatan, mengikuti pengajian selama 5 tahun, memperoleh MBBS dan menyerahkan CJ kepada ibu bapa mereka, this is for you. Ini untuk lepas tu dia membuat sesuatu yang lain. Kerana bidang dia pilih itu bukan bidang pilihan mereka. Itu. Tapi sekarang ini agak berubah. Sekarang ini pilihan segini sebanyak ibu bapa telah memberi kepada pelajar sendiri untuk memilih. Tetapi masih lagi pengaruh besar ibu bapa, dan kalau di swasta itu oleh kerana lah mereka terpaksa subjek. Jadi mereka selalu mempunyai kuasa veto, kuasa besar untuk menentukan bidang pengajian. Prof, saya nak bawa diskusi ini ke satu tingkat lagi, iaitu bagaimana nak memasyarakatkan universiti dan komuniti. Kerana biasanya ia agak terasing dari kehidupan biasa di luar. Kerana ia bagaikan satu kelompok yang dilindungi dan diberikan kemudahan ini, itu dan sebagainya. Tapi kini di bawah PPP-MPT, ada juga jaringan ke bawah, iaitu sudah ada hubungan pertalian dengan sekolah sebelum pun pelajar masuk. Jadi ada satu kesinambungan daripada plan pembangunan pendidikan di peringkat sekolah sampai ke pengajian tinggi. Dan satu lagi adalah takkan tunggu bila bekerja baru nak fikir bagaimana nak membantu masyarakat. Tentunya aktiviti yang bukan saja berbentuk di dalam kelas ataupun dalam kurikulum, aktiviti yang di luar kurikulum itu dia untuk membina sasiah itu saya nampak semakin banyak diberi tumpuan walaupun oleh institusi pengajian tinggi swasta. Jadi apa corak yang sedang digemblengkan oleh pihak universiti swasta menuju ke situ, itu kita bincangkan selepas ini.
Prof cakap pasal Taylor's University, Taylor's College kalau saya lihat dalam rencana yang STAR keluarkan tentang top spot for 2014 iGraduate Student Barometer Benchmarking melalui UK-based International Graduate Insight Group iGraduate ni, saya tengok peratusan 89.4 bagi under overall learning experience. Itu maknanya nombor 1 di IPT Malaysia dan Asia. Overall living experience 88.1, nombor 1 di Malaysia, nombor 3 di Asia. Jadi maknanya sudah pun ada, kerana anda di bawah PPPMPT, penanda arasnya adalah pentas dunia. Itu pun yang Amat Berhormat Perdana Menteri katakan dalam ucapan pelancaran beliau. Jadi itu yang saya nak masukkan kembali kepada Prof. Lah ini maknanya itu memang, saya rasa itu kelebihan swasta. Kerana sentiasa disukat ada metrik untuk prestasi dan sebagainya. Tetapi satu lagi persepsi yang dominan juga adalah kolej universiti swasta hanya lebih berminat kepada kertas. Tapi sekarang kita mahukan insan dan graduan yang seimbang. Jadi bagaimana peranan pembentukan nilai yang bukan hanya diasas dalam kelas dan kurikulum tetapi juga aktiviti lain. Di IPTA kita tahu ini kualitinya boleh diperdebatkan, tapi kuantitinya sentiasa ada. Di universiti bagaimana? Universiti swasta. Kita di Taylor's University telah pun melaksanakan satu strategi. Kita panggilkan bahawa kita ingin mendekati kepada holistic education. Pendidikan holistik ini bukan sahaja untuk melihat keupayaan pelajar dalam segi pencapaian akademik. Okay. Kita nak pelajar dengan 3.9, 4.0, tetapi lebih daripada itu, kita nak satu nilai yang holistik, iaitu nilai yang di mana pelajar-pelajar itu pandai menggunakan kepala, brain, juga mempunyai kebolehan tangan, skill set, dan mempunyai jiwa, hati, emosi. Jadi dengan 3 dimensi ini, kita perlu masukkan elemen-elemen ini di dalam proses pengajaran pembelajaran pelajar selama mereka berada dalam kampus. Di samping mencapai transkrip akademiknya, kita di universiti juga mengadakan kita panggil second transkrip, iaitu transkrip kedua yang mencatatkan aktiviti mereka semasa di universiti. Dan salah satu perkara yang didilai ialah bagaimana pelipatan mereka dalam komuniti, iaitu pelajar-pelajar harus keluar dan berinteraksi dengan komuniti, melakukan pelbagai CSR projek yang mampu memberi suatu unsur emosi positif di dalam mereka. Bahawa kita tak nak asingkan lagi bahawa universiti dan masyarakat itu adalah bersama. Tak ada lagi istilah kita panggil dulu menara gading. Menara gading itu saya rasa dah tak dipakai dah sekarang. Sekarang ni integrasi komuniti dengan universiti itu harus sebati. Jadi peranan universiti dan masyarakat itu penting. Universiti untuk masyarakat dan masyarakat untuk universiti. Mungkin kelebihan itu juga pada universiti swasta kerana banyak kampus universiti swasta di tengah pusat penempatan yang begitu hebat. Macam di Lembah Kelang. Mereka berada di tengah-tengah komuniti ataupun kadang-kadang di tengah-tengah CBD ataupun pusat perniagaan utama, Central Business District misalnya. Maka jaringan dengan swasta itu tidak timbul masalah. Cuma mungkin nak diperhebatkan kualiti jaringan dengan masyarakat itu supaya lebih tampil ke depan. Pandangan Prof hal itu kerana tujuan saya berkata demikian kerana mungkin universiti swasta lebih kurang birokrasi dan kekangan untuk terus bersama dengan komuniti sekolah, untuk terus bersama dengan komuniti pihak badan-badan berkecuali seperti NGO dan sebagainya dalam konteks itu. Kita oleh kerana lokasi yang disebutkan sedaya baik bahawa kita dalam masyarakat dan banyak aktif masyarakat yang memerlukan bantuan daripada pihak universiti. Dan pihak universiti juga memerlukan bantuan masyarakat untuk membantu di dalam kita katakan perkara-perkara yang kita perlukan mereka. Jadi ini boleh dimantapkan kalau kita masukkan juga masyarakat dalam beberapa aktiviti untuk membangunkan sesuatu. Sebagai contoh, apabila kita nak membina kampus, kita masukkan masyarakat untuk memberi input. Adakah kampus kita ini akan memberi kita rasakan kebaikan untuk mereka. Adakah dengan adanya kampus ini akan memberi keburukan kepada mereka. Jadi dengan input-input ini kita dapat merancang kampus dengan lebih baik lagi. Dan kita lihat bahawa tak ada interaksi negatif di antara universiti dan masyarakat.
Datuk Seri Zaini menjangkakan menjelang habis PPP-MPT ni tahun 2025 kerana dia 2015-2025. Anggaran beliau 70% daripada pelajar IPT adalah IPT swasta. Pandangan Prof hal ini kerana itu realiti yang dilihat sekarang. So, kalau kita lihat beberapa negara seperti di Korea, di Thailand dan sebagainya, universiti swasta itu sememangnya telah mempunyai pelajar yang lebih besar daripada universiti awam. Dan perkara ini akan berlaku di Malaysia. Kerananya kos pembiayaan untuk pelajar di awam itu begitu mahal. Di antara 18,000 sehingga 25,000 untuk satu pelajar. Jadi dengan peningkatan pelajar di awam ini, masa akan meningkatkan lagi kos pembayaran kerajaan. Jadi di awam ini. Jadi peranan ini harus dimainkan oleh pihak swasta. Dan saya merasakan bahawa 70% itu suatu angka yang mungkin berlaku, boleh berlaku. Tetapi kalau pihak swasta lebih agresif lagi, meningkatkan lagi kualiti, mungkin lebih. Maka kerisauan bahawa kita terlalu banyak institusi pengajian swasta tu tak berasas, Prof? Saya rasa tak ada. Pasalnya apabila Akta 555 diwujudkan pada 96, semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Pendidikan, pertumbuhan itu begitu banyak. Dan saya rasa pertumbuhan ini memberi kebaikan pada masyarakat. Kerana pelajar-pelajar yang tak boleh masuk universiti dahulu, sekarang ini dah boleh masuk. Dan oleh kerana kelayakan pelajar ini semakin meningkat, saya rasa permintaan itu semakin. Tapi itulah kualiti itu perlu ditingkatkan. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin kita melihat Taylor's College menjadi universiti yang disebut standing dengan universiti-universiti di luar negara. InsyaAllah. Terima kasih kepada anda telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri pada pelbagai platform yang ada. Kalau ada terus kepada Prof, saya juga akan hantarkan kepada Prof di Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram awal ini. Dan buat turun aplikasi Muda Alih iOS dan Android, anda boleh menonton agenda secara langsung di gadget Muda Alih kegemaran anda. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak.